Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesetiaan dan kesudian anda bersama kami seperti biasa jam 9 malam. Bicara naratif menemui anda di saluran berita RTM dan juga di TV1. Apa yang akan kita perkatakan pada malam ini? Keperluan dan juga kehendak dalam kita menilai kepada bagaimana pembangunan teknologi komunikasi dan juga ekonomi digital telah memungkinkan untuk pembangunan sama ada di pihak infrastruktur ataupun untuk penyediaan teknologi itu sendiri. Maka dalam hal ini, kerajaan juga tidak memandang ringan akan isu-isu pembangunan digital ini, khususnya apabila pandemik COVID-19 melanda global dan juga melanda negara, maka ia disifatkan sebagai catalyst untuk kebetulan yang lebih rancak dalam pembangunan ekonomi digital. My Digital yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin merangkumi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia adalah untuk memastikan kita merapatkan jurang digital antara luar bandar dan juga bandar serta kawasan-kawasan yang membangun. Untuk bercakap pada malam ini, My Digital, pemangkin pelaksanaan 5G di Malaysia, saya amat bersati untuk sekali lagi bersama yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Apa khabar? Baik, terima kasih. Tahniah juga untuk inisiatif My Digital yang telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebelum itu, kita juga ingin menilai kepada bagaimana pelaksanaan My Digital ini sudah pasti akan dikawal selia dan juga turut digerakkan oleh MCMC. Makanya ia merangkumi pelbagai plan dan juga rangka tindakan yang akan digerakkan oleh pihak kementerian dan juga kerajaan Malaysia. Buat mukadimahnya, apa yang boleh dikongsikan oleh doktor tentang My Digital ini? Bila kita lihat My Digital, ini adalah satu plan. Ya. Dan plan ini adalah plan di mana kesemua agensi kerajaan, ke semua pihak swasta dan juga kita rakyat Malaysia akan mengguna pakainya. So jadi bukanlah hanya MCMC yang jadi penggeraknya. Ya, MCMC adalah salah satu daripada agensi kerajaan yang akan menggerakkan My Digital. Tapi sebelum saya terangkan sikit sebanyak tentang My Digital, kita kena lihat Malaysia pada tahun 1997 telah mula berjinak dalam era digital. Kita ingat tak dulu kita dengar multimedia super corridor, kita dengar flagship. Dan pada kala itu penggunaan ICT tidaklah pada tahap yang tinggi. Kesinambungan internet pun kita tak pernah dengar pun pasal broadband masa tu. Kita dengar setakat narrowband sahaja. Ya. Tetapi sekarang kita dah melangkau ke 20 tahun, lebih daripada 20 tahun. Hari ini kebanyakan dari kita mempunyai satu peranti. Sama ada laptop ke ataupun telefon bimbit, yang mana kita mengguna pakainya untuk berhubung dengan satu sama lain. Dan tanpa kita sedari, kita telah berada dalam tahap digital. Bagaimanakah kita boleh menggembeling keadaan ini untuk ke tahap yang lebih tinggi, baik untuk kita ataupun untuk keluarga kita dan juga untuk ekonomi negara. Oleh itulah kita mesti ada perancangan. Jadi perancangan yang terdahulu perlu diperlihatkan semula dan diperkasakan, dan hasilnya adalah apa kita panggil Plan My Digital. Sejak tahun lalu lagi kita sudah pun menyaksikan kerajaan Malaysia telah pun melaksanakan dan juga melancarkan program 5G Malaysia, juga program Jendela sewaktu pandemik COVID-19 sedang menyerang negara kita dan ketika ini juga. Jadi korelasi daripada program 5G Malaysia dan juga program Jendela itu diteruskan dengan My Digital. Jadi bagaimanakah kesemua program ini boleh bergerak antara satu sama lain untuk dikesinambungkan, memberi manfaat kepada penduduk sama ada di luar bandar maupun di kawasan bandar? Bila kita lihat pelan My Digital ni, dia akan merangkumi dua kategori utama. Satu adalah prasarana, atau kita panggil prasarana digital. Yang keduanya adalah penggunaan prasarana digital ataupun ekosistemnya. Di ekosistem itulah kita akan lihat teknologi seperti IoT, Artificial Intelligence dan pelbagai lagi nama-nama teknikal yang kita akan lihat. Tetapi yang kategori yang satu lagi adalah infrastrukturnya. Infrastrukturnya itulah kita cerita dulu, Jendela. Jendela akan menghasilkan liputan gentian optik yang lebih lebar. Kedua, menyediakan rangkaian 4G dan disediakan juga kesediaan untuk mengadakan rangkaian baru iaitu rangkaian 5G. Jadi kalau kita boleh kata ibaratkan, kita ada gentian optik adalah highway di darat, dan untuk 4G dan 5G adalah highway di udara. Dan kedua lagi perkara dalam infrastruktur digital adalah kesinambungan ke luar negara. Ini adalah kabel-kabel submarine, dan satu lagi adalah hyperscale data center untuk menyediakan perkhidmatan awan. Keempat-empat ni
akan menjadikan prasarana digital disediakan untuk membantu My Digital ekosistem yang kita telah rancangkan dalam Pelan My Digital. Okey, maknanya penyediaan prasarana itu juga ataupun penyediaan infrastruktur dan juga pembangunan fizikal digerakkan secara bersekali dengan keperluan, kehendak dan juga penggunaan kepada teknologi itu sendiri, Doktor? Ya, betul. Sebab apa? Tak guna kita ada, macam saya ambil lah contoh. Tak guna kita buat satu highway tapi tak ada kereta menggunakan pakai highway tersebut, ya. Jadi orang kata rugi je lah. Sama juga bila kita buat rangkaian, kita kena pastikan rangkaian itu diguna pakai. Bagaimana kita guna pakainya adalah penggunaan oleh ekosistem yang akan mengguna pakai rangkaian untuk menyambung satu sama lain. Ya. Okey. Jendela dan juga dikatakan sebagai antara catalyst untuk mempercepatkan pelaksanaan program 5G di peringkat tempatan dan juga dalam negara kita. Bagaimana ia pula boleh menjadi satu game changer ataupun perubahan kepada satu aliran telekomunikasi yang lebih baik? Kalau sebelum ini kita mungkin menggunakan 3G dan juga 4G, malah beberapa kawasan di kawasan luar bandar dan juga pedalaman juga masih lagi tidak mencapai satu capaian kita kata standard di kawasan bandar dan sebagainya. Jadi bagaimana 5G ini memungkinkan untuk manfaat untuk semua? Sebelum kita ada 5G, kalau kita terus menyediakan rangkaian 5G tanpa mengambil kira rangkaian di luar bandar, kita akan melebarkan jurang digitalnya. Ya, sebab tu dengan adanya jendela, kita telah memperkasakan rangkaian juga di luar bandar. Ya. Dan apabila 5G dilaksanakan, sudah tentu ia akan dilaksanakan di tempat-tempat yang akan menggunakan pakai 5G dahulu. Dan untuk ekosistem 5G, ianya perlu terutamanya di peringkat industri yang menggunakan pakai pelbagai peralatan. Kita kata massive machine-to-machine communication. Ya. Di sinilah rangkaian 5G memang amat perlu. Ya. Dan mungkin di luar bandar tak ada. Di luar bandar kita hanya menggunakan pakai 5G ni untuk kelajuan yang lebih tinggi daripada 4G. Itu saja perbezaannya antara luar bandar dengan di bandar. Tetapi dari segi rangkaian, dengan adanya gentian optik 4G dan bila 5G datang, jurang digital tu tidaklah terlalu besar antara luar bandar dengan bandar. Okey. Kalau kita bercerita tentang 5G, mungkin pemahaman asas yang diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia ketika ini adalah satu capaian rangkaian internet yang lebih laju dan juga untuk memuat turun data yang lebih baik dan juga lebih besar berbanding sebelumnya dalam segi kapasiti dan juga pengkapasitian kepada muat turun dan juga muat naik tersebut. Cumanya apabila disebutkan tentang Internet of Things dan juga Artificial Intelligence, bagaimana 5G ini boleh memudahkan urusan-urusan yang disebutkan tadi dengan penggunaan real-time situation bersandarkan kepada teknologi internet dan komunikasi? Kita lihat dari segi prinsipnya, apabila kita bersambung melalui internet, ianya akan menyambung data daripada point A ke point B. Dan berapa cepat point A ke point B bergantung pada kapasiti dia. Dan teknologi, dan kalau kita boleh gerakkan data tu dari point A ke point B dengan sekelip mata, inilah kita kata lag. Lag itu kurang. Maknanya kelembapan dia kurang. Bila ada kelembapan kurang, maka real time tu lebih real time. Sebab data tu dalam sekelip mata telah sampai daripada point A ke point B. Ini adalah dia akan bergantung pada kelajuan. Dan 5G memberi kelajuan tu untuk kita melaksanakan tu untuk data bergerak dalam keadaan tanpa bayar. Sebabkan itu kalau dilihat kepada demonstrasi 5G yang pernah kita saksikan tahun lalu juga di kalau boleh diimbas kembali, adanya penggunaan kenderaan tanpa pemandu, real time surveillance dan juga untuk imbasan muka secara real time situation. Jadi adakah perkara ini memungkinkan untuk diterapkan dan juga diasimilasikan dalam penggunaan teknologi kejuruteraan internet dan juga komunikasi dalam kalangan rakyat Malaysia? Sudah tentu. Banyak akan tertakluk pada keperluan rakyat. Jadi yang kita lihat tahun lalu adalah apakah kebolehan yang ada dengan adanya 5G, dan perkhidmatan mesti disediakan menggunakan pakai teknologi yang ada. Sekiranya perkhidmatan itu tidak disediakan, ataupun kalau katakan perkhidmatan itu disediakan tetapi orang tidak menggunakan pakainya, pun tak guna. Jadi apa-apa perkhidmatan disediakan mesti berasaskan kepada keperluan pengguna. Jadi kalau saya ingin ambil contoh, katalah di dalam industri oil and gas. Mereka memerlukan 5G. Kenapa?
Sebab mereka ingin mengurangkan bilangan pekerja di pelantar. Dia kata kalau kita letak mesin dekat pelantar lebih senang. Tak payah bagi makanan untuk orang, tak payah naikkan helikopter hantar orang. Semuanya boleh dilaksanakan oleh mesin-mesin. Ya? Dan di sinilah rangkaian diperlukan. Dan real time connectivity diperlukan kerana kalau tidak, katakan kebakaran berlaku di pelantar, kita lambat detect. Kalau ada real time, immediately mesin akan communicate dengan mesin di sini untuk memaklumkan ada kebakaran di pelantar. Okey. Sudah pasti ada usaha-usaha yang sedang dilaksanakan oleh bandar-bandar terpilih untuk mewujudkan smart city. Dan asas-asas perkara seperti untuk penggunaan lampu isyarat untuk memastikan agar tidak berlaku masalah lampu isyarat dan juga penggunaan CCTV di kawasan-kawasan bandar dan juga persimpangan yang terpilih. Ini juga sudah cukup membuktikan bahawasanya 5G itu berkeperluan dan juga boleh berkapasiti untuk memenuhi keperluan teknologi dan juga keselamatan yang kita perlukan, Doktor. Sudah tentu. Katakan kalau kita ada rangkaian CCTV yang mana ianya disambungkan 5G dan bersambungan dengan gentian optik. Katalah seseorang itu diculik. Okay. Dengan adanya CCTV tersebut, kita boleh lihat bilakah anak itu diculik, di manakah muka anak itu akan dapat ditangkap oleh CCTV di tempat lain. Dan pernah ada satu kes saya baca di mana polis di tempat tu dengan adanya CCTV dan kesinambungan konektiviti pada tahap yang tinggi telah dapat jumpa anak yang diculik dalam masa kurang daripada 4 jam. Wow. Face recognition dan pelbagai lagi itulah yang kita kata kegunaan teknologi untuk kebaikan. Kita juga nak mengkorelasikan perkara ini kepada penubuhan syarikat tujuan khas yang akan digerakkan untuk pengaplikasian 5G dan juga pengaturcaraan bagi 5G ini. Jadi apa yang boleh dikongsikan tentang syarikat tujuan khas ini? Syarikat tujuan khas ni adalah syarikat hak milik sepenuhnya kerajaan. Penting kerana apa? Kalau kita sekali lagi saya ambil pendekatan di mana dari segi teknikal, untuk kelajuan dan kapasiti yang tinggi, ia memerlukan sumber. Sumbernya adalah spektrum. Kalau terlalu ramai orang guna pakai spektrum, seorang-seorang dapat spektrum sedikit sahaja. Jadi kapasiti untuk membawa data itu tidaklah seelok sekiranya semuanya disediakan oleh satu rangkaian saja. Itu nombor satu. Nombor dua, kita juga dapati kalau kita spektrum tu diberi kepada pihak swasta, kita memerlukan satu proses kita panggil auction ataupun bidding. Dan ini akan menjadi kos kepada pembekal. Kos tu siapa bayar? Kita sebagai pengguna. Jadi dan dengan adanya sumber dan untuk mengurangkan kos, sumber ni dipanjangkan kepada syarikat khas ni, yang namanya adalah Digital National Berhad, yang mana ianya akan diberi spektrum dengan kos yang begitu rendah dan dengan adanya kapasiti spektrum yang mencukupi, kita sebagai pengguna akan mendapat perkhidmatan yang tidak terlalu mahal. Nombor dua, perkhidmatan yang mempunyai kualiti yang lebih tinggi dan kelajuan yang sepatutnya kita dapat dengan menggunakan pakai spektrum tersebut. Adakah perubahan syarikat bertujuan khas itu adalah berpunca daripada masalah persaingan antara syarikat-syarikat penyedia telco perkhidmatan yang berkongsi satu rangkaian spektrum yang sama untuk memberikan satu perkhidmatan mungkin perkhidmatan internet dan juga perkhidmatan telekomunikasi kepada mudah alih, dan ini telah pun menyebabkan orang kata trafik kepada keadaan pancaran mudah alih yang diberikan tersebut? Sebenarnya tidak, kita sememang kita inginkan persaingan. Dan dengan adanya syarikat khas ni, ia tidak sama sekali mematikan persaingan yang sedia ada. Sebenarnya syarikat ni akan lebih memudahkan persaingan. Kita panggil service based competition. Berbanding dengan infrastructure based competition. Bila kita ada infrastructure based competition, peralatan yang kita perlu ada untuk menyediakan prasarana itu kita bukan boleh buat sendiri. Kita beli dari luar negara. Bayangkan 4 rangkaian, 4 peralatan. Kos 4 peralatan tu siapa yang tanggung? Pengguna.
Kalau satu rangkaian, satu alat, kos tu kurang tak? Ya. Suatu tu kurang ya. Jadi itulah tujuannya dengan adanya dan rangkaian syarikat khas ni akan memberi perkhidmatan kepada syarikat-syarikat kata runcit ataupun yang kita biasa tengok yang kita pakai pada hari ini dalam bentuk pembelian pukal ataupun kita panggil wholesale leasing infrastruktur tersebut. Maka ia akan bertindak sebagai untuk memudahkan tujuan bagi pengaturcaraan dan juga untuk pengawal seliaan kepada perkara-perkara yang berkaitan. Kita nak berjeda seketika dan kita akan sambung perbincangan untuk kita bercerita lebih lanjut tentang DNB ataupun Digital National Berhad seketika nanti. Semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Baik. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah pastinya kita bercerita tentang My Digital, pemangkin pelaksanaan 5G di Malaysia. Masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Doktor, seketika tadi kita bercerita tentang Digital National Berhad yang telah pun ditubuhkan untuk membantu merancangkan apa yang telah pun dirangka dalam program My Digital. Jadi bagaimana sebenarnya Digital National Berhad ini dikawal selia untuk memudahkan urusan dan untuk memastikan kelancaran proses tersebut? DNB ini adalah satu syarikat yang ditubuhkan khas untuk memastikan rangkaian 5G dapat disediakan. Dan sebagai satu syarikat penyedia rangkaian, ianya akan dilesenkan oleh pihak MCMC. Jadi kita lesenkan mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi sungguh pun ia syarikat kerajaan sepenuhnya. Ianya perlu mengikut operasi perkhidmatan mengikut undang-undang yang sedia ada. Maknanya lesennya tidak berbeza dengan lesen dengan mana-mana syarikat yang menyediakan perkhidmatan pada hari ini. Jadi pihak MCMC bertindak sebagai pengawal selia untuk memastikan syarikat itu bertindak menyediakan perkhidmatan mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pelaksanaan My Digital itu, apakah antara tempoh masa yang diberikan untuk penghasilan kepada beberapa fasa yang difikirkan untuk penambahbaikan penghasilan dan juga perubahan dari fasa pertama sehingga fasa yang menyempurnakan My Digital dan juga program? My Digital yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri mempunyai jangka masa 10 tahun. Tetapi kita tahu teknologi dalam 10 tahun tu banyak perubahan teknologinya. Jadi kebanyakan usaha akan dilaksanakan pada awal daripada 10 tahun. Dalam masa 2 hingga 3 tahun banyak akan dilaksanakan dahulu. Dan mungkin tahun-tahun kemudian tu kita akan lihat semula sekiranya memerlukan perincian semula terhadap perancangan yang telah diumumkan, tetapi dari segi pemantauan terhadap pelan tu ianya adalah untuk 10 tahun. Okey. Tadi kita ada berbicara tentang cloud service dan juga data sourcing yang akan digunakan untuk memantapkan lagi pengumpulan data dan juga penyediaan satu kapasiti data yang lebih besar, kerana kita sedia maklum buat ketika ini data adalah segala-galanya untuk para pengguna, baik kepada badan kerajaan dan juga badan korporat sendiri. Jadi bagaimana dalam peranan My Digital untuk melihat kepada cloud services dan juga data sourcing ini merupakan satu elemen yang terpenting untuk dibangunkan, bukan saja penyediaannya tetapi infrastrukturnya juga. Dalam keadaan internet yang kita ada pada hari ini, kita mengguna pelbagai data dan kita menghasilkan pelbagai data. Dan data ini adalah penting kerana data dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Terutama kalau data-data itu adalah data-data mengikut perkhidmatan kerajaan, di mana ia akan menjadi isu apa kita panggil sovereignty. Nah, bila ada sovereignty ini, data tu mesti berada di Malaysia. Bayangkan kalau kita tak ada perkhidmatan data center yang besar ataupun perkhidmatan awan, data-data ini akan berada di luar negara. Takkanlah data kita, orang Malaysia kita simpan luar negara. Pasti yang perlu dihadirkan di Malaysia. Oleh sebab itulah kita perlu membangunkan infrastruktur untuk menyimpan data ni. Di sinilah kita kata hyperscale data center dan juga menjadikan perkhidmatan penggunaan
data center ni ataupun kita panggil perkhidmatan awan, cloud services. Di sinilah kita sebagai rakyat Malaysia dapat menggunakan aplikasi yang berada di Malaysia, yang data yang dihasilkan oleh pengguna aplikasi itu disimpan di Malaysia. Kalau ada pun setakat replikasi, mungkin kita benarkan ianya direplikasikan di luar, tetapi primary data akan sentiasa berada di Malaysia agar undang-undang Malaysia boleh menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Okey. Dari segi keselamatannya pula bagaimana? Dari segi keselamatan, sudah tentu dalam konteks ni, kesemua pembekal perkhidmatan seperti ini, ia akan menjadi reputational risk bagi dia sekiranya keselamatan tak dijaga. Jadi mereka akan melabur dalam kata menjadikan perkhidmatan keselamatan yang pada tahap yang tinggi. Dia kata saya kata tinggi, mungkin kita sebagai pengguna peranti biasa tak boleh bayangkan kesukaran. Senanglah macam kita masuk bank, vault tu 6 inci atau sekaki tebalnya. Begitulah mereka akan menyediakan perkhidmatan keselamatan, kerana kalau keselamatan tu dapat dicerobohi, maka mereka akan hilang perniagaan tersebut. Okey. Akan ditarik balik. Bukan ditarik balik. Kita sebagai pengguna tak nak pakai. Jangan kata kepercayaan tu dah tak ada. Kepercayaan tak ada. Reputational risk. Jadi dia core business dia adalah untuk menyediakan keselamatan, dan juga core business dia adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang tidak senang terjejas. Kita berbalik kepada penyediaan rangkaian telekomunikasi. Sudah pasti isi rumah rakyat Malaysia sini menggunakan sama ada bunda alih ataupun jalur lebar. Kedua-duanya itu adalah pilihan yang popular dan disediakan pada masa kini, bergantung kepada gadget dan juga peranti yang digunakan. Cumanya apabila kita ingin membangunkan 5G itu, kita sedia maklum dari segi pembangunan infrastrukturnya itu, menara-menara telekomunikasi juga perlu untuk diletakkan dan juga dibangunkan supaya keberhubungan dan juga kesaling kaitan antara satu sama lain itu dapat dirangka dan juga dijana. Jadi bagaimana pembangunan infrastruktur itu dibuat dan juga penetapan kepada kawasan yang sesuai untuk pembangunan infrastruktur seperti menara telekomunikasi tersebut? Bila kita sediakan rangkaian, kita kena pastikan keperluan tempatan tu dijaga, dan kelulusan kerajaan tempatan juga diperlukan. Jadi yang pertama, kita kena pastikan ada polisi di mana telekomunikasi itu dikenali sebagai utility ketiga. Jadi bila ianya sebagai utility, tak bolehlah kita kata kita tak nak. Sebab mesti ada. Kalau tak ada, tak kita masuk rumah kita kata saya tak nak api lah, tak nak air. Tak boleh. Dia mesti ada. Jadi sekarang bila masuk rumah baru, dia akan ada api, elektrik, air dan juga telekomunikasi. Itu pertama. Yang kedua, infrastruktur yang diperlukan untuk 5G mungkin akan lebih banyak daripada infrastruktur yang diperlukan oleh 4G. Infrastruktur yang sedia ada akan diguna pakai dan dinaik taraf, dan kelompongan antara satu infrastruktur ke satu infrastruktur akan disediakan infrastruktur yang baru. Di sinilah syarikat DNB tadi akan menjadi penyedia infrastruktur tersebut. Dan pembekal perkhidmatan runcit akan membeli kapasiti rangkaian yang telah disediakan atas menara yang lama dan juga atas menara yang baru, ataupun rangkaian ataupun menara atas bumbung yang baru. Doktor, apabila kita bercakap tentang satu pembangunan teknologi yang besar dalam skala yang besar ini, sudah pastinya My Digital ini, kita juga bercerita tentang aspek keselamatan, kerana kita sudah maklum lebih pintar teknologi itu ataupun lebih mahir seseorang pengguna itu menggunakan teknologi, maka lebih cenderung risiko untuk jenayah-jenayah cyber akan lebih kerap berlaku. Jadi dalam hal perihal keselamatan, firewall dan sebagainya, bagaimana aspek-aspek keselamatan juga diambil kira, bukan saja menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan juga jalur telekomunikasi, tetapi aspek keselamatan kepada membendung perkara-perkara tidak diingini dalam aliran telekomunikasi itu sendiri. Bila kita lihat untuk membendung kata dari aspek keselamatan, macam di rumah, dalam rumah apa kita pasti kita ada pintu yang kita kunci, tingkap kita letakkan grill, luar rumah kita pasang alarm, dan di luar kita nak keluar, kalau kita keluar rumah kita kunci gate depan rumah lagi, kalau tak boleh kunci kita garikan gate lagi, dan lepas tu kita bagi tu polis kita tak ada di rumah. Banyak layer dia, jadi kalau kita lihat dalam konteks internet serupa juga. Kita menasihati pengguna peranti, pastikan mereka melabur
software-software yang menyediakan keselamatan. Dan pembekal perkhidmatan iaitu seperti pembekal talian perkhidmatan juga melabur keselamatan. Perkhidmatan keselamatan. Baik kalau data-data disimpan di data center, mereka juga akan ada keselamatannya. Jadi banyak tahap keselamatan memang disediakan. Jadi apabila kita membangunkan sesuatu rangkaian atau sesuatu perkhidmatan dalam konteks teknologi, keselamatan tu by default akan dirancangkan bersama. Jadi kita tidak akan lihat kita ni kita buat keselamatan tunggu dululah. Tak boleh. Sebab apa? Bila ianya berlaku dengan ada internet ni saya boleh kata dual edged sword. Satu, kalau baik kita guna pakainya, baik dah jadinya. Kalau tak baik kita guna pakainya, tak baik dah jadinya. Jadi ada juga ada unsur-unsur orang yang menggunakan pakai untuk tujuan baik dan ada juga menggunakan pakai internet untuk tujuan jahat. Jadi itu sebab dengan ada perkhidmatan keselamatan ni, pelbagai obstacle kita sediakan, dia akan mengurangkan kebolehan mereka yang berunsur jahat ni untuk memasuki dan membuat kacau bilau. Tetapi berbalik juga kepada kebijaksanaan pengguna untuk memastikan menggunakan kapasiti dan juga talian yang disediakan dengan bijak dan juga menjadi seorang pengguna yang bijak. Ini satu perkara pendidikan kepenggunaan kepada pengguna juga amat penting dalam kita merencana kepada masyarakat yang cakna tentang isu-isu digital. Sudah tentu. Itu yang kita kata digital literacy. Dan digital literacy ini perlu dibangunkan melalui sistem pendidikan kita sebab hari ini penggunaan peranti bukanlah sesuatu yang kita menggunakan pakai kata dalam keadaan kalau saya tak ada saya tak pakai. Sekarang kita perlu menggunakan pakai peranti. Jadi kurikulum perlu menyediakan satu digital literacy untuk memberitahu bagaimana kita boleh menggunakan pakai internet secara baik. Nombor dua, kita juga di peringkat MCMC menyediakan program-program pendidikan. Kita panggil Klik dengan Bijak. Di mana kita turun ke padang melalui pusat-pusat internet komuniti yang kami ada dan juga rakan kolaborasi yang ada untuk turun untuk memaklumkan kepada masyarakat bagaimana seseorang tu seharusnya menggunakan pakai internet, apakah nilai-nilai yang mereka perlu ada apabila menggunakan pakai internet dan apakah bahaya internet sekiranya ada untuk mereka memahami bagaimana mereka boleh menyelamatkan diri mereka daripada unsur-unsur yang tidak selamat. InsyaAllah. Yang penting adalah bagaimana kita bijak untuk memilih apa yang terbaik untuk diri kita dan juga apa yang akan memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Doktor, kita akan kembali berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bicara naratif untuk kita meneruskan perbincangan. Bersua kembali dalam bicara naratif, masih lagi bersama yang berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Doktor, tadi kita banyak bercerita tentang My Digital dan juga projek-projek pelaksanaan 5G di Malaysia. Sudah pastinya ketika ini negara sedang mendepani tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat dan perintah kawalan pergerakan pemulihan. Malah dengan proklamasi darurat juga telah pun diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Maka lahirnya pewartaan ordinan darurat kuasa-kuasa perlu bagi tahun 2021. Apakah rasionalnya? Sudah pasti ramai yang membincangkan selebih lanjut tentang mengapa diperintahkan pewartaan ordinan darurat itu. Tetapi secara asasnya, apa perkara yang penting untuk kita ketahui tentang ordinan darurat kuasa-kuasa perlu? Kita faham darurat ini disediakan sebagai sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dalam perlembagaan kita. Kalau tak silap saya, ia adalah artikel 150 bracket 1 di mana dalam keadaan darurat Agong akan menjadi kuasa utama dan kuasa utama itu adalah seakan kuasa parlimen sekiranya parlimen bersidang. Dan darurat boleh ditetapkan oleh kerajaan dengan menasihati Agong untuk menetapkan sesuatu negara dalam keadaan darurat apabila beberapa syarat-syarat itu telah diambil kira oleh yang di-Pertuan Agong dan dia akan membuat keputusan yang nasihat yang diberi oleh kerajaan ini sememangnya boleh diterima dan maka dia kata tuanku akan mengisytiharkan darurat. Dalam keadaan darurat
ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh laksanakan ataupun undang-undang yang boleh diadakan untuk mengatasi isu-isu yang mungkin menyebabkan perlunya darurat tersebut. Ya. Jadi dalam keadaan ini, kenapa darurat disediakan? Ini adalah kerana nombor satu, kita memerlukan kuasa yang lebih dan tindakan lebih cepat untuk mementeras COVID-19. Ya. Dan di sinilah kita nampak ordinan yang telah telah diumumkan macam hari ini, ordinan 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 kedua di sini, di mana ini adalah ordinan berkaitan dengan berita palsu untuk COVID-19 dan darurat. Okey. Kita sudah ada kerangka undang-undang yang mengawal sila tentang penyebaran berita palsu di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan juga Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga. Jadi apakah keberhasilan dan juga keperluan untuk undang-undang yang dirangka di bawah ordinan darurat ini untuk digerakkan bersekali dengan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia? Dalam keadaan ini, ordinan akan mengambil alih akta tersebut. Jadi ordinan akan menjadi kalau nak satu kuasa undang-undang tersendiri. Ya. Akta komunikasi itu masih ada, tapi akta komunikasi itu tidak hanya bertumpu hanya untuk berita-berita palsu. Sebab akta itu banyak luas skopnya. Ya. Tapi hanya untuk tujuan berita palsu, ordinan akan menjadi alat undang. Dan apa perbezaan dia? Orang kata, apa ada ordinan? Pakai akta yang sedia ada pun okey. Yang kita kata akta yang sedia ada, kelemahan akta tersebut adalah ia mengambil masa untuk sesuatu agensi, baik PDRM ataupun pihak MCMC untuk mengambil tindakan. Jadi, kalau berita palsu itu telah keluar, maka orang yang terkena pada berita palsu itu telah pun terkesan. Orang kata damage is done. Ya, dan tiada tindakan yang dapat dilaksanakan. Dengan adanya ordinan ini, maka tindakan yang lebih cepat dapat dilaksanakan. Preventif. Ya. Dan nombor dua, dengan adanya ordinan ini, katakan saya sebagai orang yang terkesan boleh mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu MCMC. Saya boleh terus ke mahkamah. Kita panggil proses ex parte. Dia pergi ke mahkamah, dia buat aplikasi. Dan mahkamah akan mengambil kira, dia kata okey, mahkamah siasi kata permohonan ini boleh diterima dan dia akan menurunkan perintah. Ya. Begitu juga untuk polis dan MCMC, kita boleh membuat aplikasi terus pada mahkamah untuk mendapatkan tindakan yang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sudah pasti dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini dan juga proklamasi darurat, ia adalah bertujuan dan juga khusus untuk mengelakkan panik dalam kalangan masyarakat, kerana penyusunan dan juga pengaturcaraan masyarakat dalam hal kita mendepani pandemik COVID-19, kita tidak perlukan satu lagi situasi yang membarah, iaitu panik dalam kalangan masyarakat. Jadi adakah ini juga diselaraskan untuk memastikan suasana panik, suasana yang tidak tenteram dan suasana kacau bilau supaya tidak berlaku dalam usaha untuk memudahkan urusan petugas barisan hadapan dan kerajaan mengatur cara gerakan untuk menangani pandemik COVID-19? Tentu. Ya, tujuan kita ordinan ini disediakan adalah untuk keselamatan, untuk kesihatan dan untuk ketenteraman. Tidak lebih daripada itu. Ya. Biarlah saya mengambil sedikit masa untuk memberi senario. Ya. Dalam keadaan di sini, ordinan tu, sebab saya katakan tadi, hanya tertumpu pada topik COVID-19 dan darurat. Saya bagi contoh. Katalah seseorang tu disebarkan berita Polan bin Polan ni kena COVID. Dia tak kena COVID pun. Tapi berita dianya kena COVID telah pun tersebar. Kawan tak tahu pun. Dia berjalan keluar di masyarakat macam biasa. Orang semua pandang dia. Dia pun tak tahu yang orang pandang serong pada dia. Lepas tu keluarga dia pun akan dipandang serong juga. Sebab mereka telah distigmakan kena COVID. Padahal kawan tu sihat walafiat. Ya. Inilah keadaan
yang kita tak nak. Dan katalah kawan tu ada perniagaan. Itulah cara dia mencari rezeki. Sebab orang kata dia kena COVID, maka orang tak nak pergi kedai dia. Maka pendapatannya tak ada. Ya? Jadi nampak tak betapa kesan berita palsu akan terkena kepada rakyat biasa saja. Ya. Dan katakan kalau kita kata banyak perkara ini berlaku, maka orang akan panik. Bila panik, ketenteraman akan terjejas. Ya. Bukan saja tentang isu pandemik COVID-19 dan juga corak penyebarannya, tetapi juga tentang isu program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ada setengah pihak yang memang benar mereka tidak ingin mengambil vaksin itu adalah pilihan peribadi. Betul. Kerana tidak ada paksaan untuk mengambil vaksin. Betul. Tetapi apabila mereka mengajak dan juga mempengaruhi masyarakat di sekeliling untuk menolak pengambilan vaksin itu dikira sebagai satu bentuk hasutan yang bersifat negatif. Jadi bagaimana ordinan ini disesuaikan kepada usaha-usaha kerajaan dalam merangka satu bentuk pemulihan ke arah pandemik COVID-19 digagalkan oleh sifat setengah pihak yang berkepentingan peribadi seperti ini? Kita kena faham berita palsu dengan apa kita panggil sebagai opinion, dia berbeza. Ya. Katalah seseorang tu tidak percaya akan imunisasi. Dia akan memberi pendapat dengan hujah-hujahnya. Okay. Mungkin hujah-hujah tu adalah setakat pendapat sahaja. Tak apa. Tetapi kalau dalam hujahnya dia kata, oh, saya dengar kawan ni dah dapat imunisasi, dia mati. Itu bukan fakta. Itu tipu. Itu dah palsu. Tetapi kalau dia kata saya tak nak imunisasi, nanti saya rasa saya takut pening lah, saya takut ni, itu pendapat. Ya, kalau dia hasut orang pun, dia masih dalam konteks pendapat saja. Ya, tetapi apabila dia tambah maklumat yang palsu, maka ianya menjadi berita palsu. Jadi itu yang kita kena faham, perbezaan antara pendapat dengan berita yang palsu. Ya. Dan dalam keadaan ni, di sinilah ia akan menjejaskan kelangsungan usaha kerajaan untuk melandaikan jangkitan COVID ni. Ya. Kerana apabila kita buat imunisasi, sainsnya menatakan peratusan yang tinggi mesti diimunisasikan untuk kesan imunisasi itu betul-betul berhasil. Kalau setakat 10% yang dapat, hentikanlah. Kalau dia mesti tinggi. Barulah kita ada apa yang dipanggil herd immunity. Ya. Dan di sinilah kalau kita dapat membenteras berita-berita palsu, insya-Allah orang tidak akan senang terpedaya dan mereka akan membuat pilihan yang lebih bernas untuk mengambil imunisasi tersebut, dan insya-Allah negara kita akan lebih cepat terselamat. Setakat ini sudah berapa banyak laporan ataupun mungkin kertas siasatan yang dibuka terhadap berita-berita palsu yang berkaitan pandemik ataupun keperluan darurat ini? Kalau kita kira buat masa ini, kita telah mengambil siasatan oleh polis dan juga pihak MCMC, bilangannya 287. Ya, dan MCMC saja 56. Banyak kat polis lah. Ya. Dan saya tak ingat bilangan yang telah dibawa ke mahkamah dan bilangan yang telah pun dibicara dan dijatuhkan hukuman. Ya. Tetapi yang saya ingat, bilangan yang telah dibawakan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman, lebih daripada 95% telah mendapati orang yang dituduh tu bersalah. Dengan sengaja melakukan. Dengan sengaja. Okey. Baik, satu perkongsian yang baik juga. Doktor, kita akan berjeda sekali lagi untuk kita memberikan kesimpulan kepada bicara naratif kita buat seketika nanti. Kita akan terus saja berehat seketika dan kembali seketika nanti dalam bicara naratif. Bersua kembali dalam bicara naratif dalam masa yang berbaki, masih lagi bersama Yang Berusaha Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Doktor, sudah pastinya lebih setahun kita mendepani pandemik COVID-19 dan masyarakat sudah pun seringkali dimomokkan atau dibiasakan dengan pengaturcaraan norma baharu. Betul. Menggunakan pelajaran dan juga pelaksanaan kerja secara dalam talian. Malah beberapa perkara juga dilaksanakan secara dalam talian untuk membeli belah dan juga untuk mendapatkan makanan sendiri. Betul. Jadi
dalam perihal norma baru ini, kita tidak boleh menafikan keperluan untuk pelaksanaan fizikal itu amat penting. Tetapi bagaimana untuk kita menilai semula asimilasi norma baru menggunakan secara dalam talian dan juga penggunaan secara fizikal itu boleh disinergikan secara bersama? Sebenarnya dengan adanya pandemik ini, kita telah membuka mata yang kita boleh melaksanakan sesuatu dalam cara yang lain. Kalau dulu kita kata, saya mesti pergi mesyuarat dekat tempat tu. Tak kira macam mana pun saya kena pergi. Tapi dengan sekarang kita dah biasa. Kita buat VC je lah. Malas sebenarnya nak pergi ke tempat tu sebab kena masuk jam lah dan sebagainya. Jadi di sinilah kita dapati pemahaman kita dalam tata cara kita bekerja, tata cara kita belajar, kita telah dapat mengadaptasi. Dan di sinilah peluang untuk Malaysia adalah menggunakan pakai norma-norma baru ni untuk merangka semula cara kita bekerja, cara kita belajar. Katalah kita sebagai pelajar, dulu kita pergi kuliah. Bayangkan dengan ada keadaan seperti ini, kalau kurikulum di universiti kata you tak payah attend kuliah di universiti A, you attend kuliah dekat universiti di US. Selagi kandungan tu mengikut kurikulum yang ada pada sini. Tak nak? Sure kita nak. Sebab apa? Kita dapat berinteraksi dengan orang luar dari Malaysia. Tak perlu ke sana. Tak payah tanpa kita ke sana, kita boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar di sana yang mungkin mempunyai pandangan dunia yang berbeza. Dan kita sebagai pelajar akan lebih, minda kita akan lebih terbuka. Dan pembelajaran kita lebih pada tahap yang lebih tinggi daripada terdahulu. So kita kata value added in education. Dulu kita tak terfikir semua ni. Kita tahu saya nak belajar sini, saya habis sini, nanti saya tahu buat dapat ijazah sarjana, nak pergi overseas. Itu pemikiran terdahulu. Tapi dengan sekarang kita berpeluang untuk memikir cara lain untuk dalam norma-norma baru kita. Doktor, kalau dahulu dalam sesi yang sebelumnya kita pernah berbicara tentang tidak adil untuk kita membandingkan kemajuan teknologi dan juga kepesatan penyediaan telekomunikasi antara negara kita dan Singapura contohnya yang menjadi peneraju dalam bidang telekomunikasi. Apakah antara punca-punca yang mengekang dan juga menghalang untuk kita mencapai kepada kemajuan itu, dan kalau betul ada ruangnya, berapa lamakah masa yang boleh diambil untuk kita mencapai ke tahap seperti itu? Sebenarnya kalau kita tanya berapa cepat, akan makan masa. Sebab nombor satu, keadaan saiz negara. Singapura negara dia kecil. Kita negara kita luas. Dan di negara kita penduduk kita tidak pesat di satu tempat. Penduduk kita bertaburan. Sungguh pun kita sekarang, tak silap saya, lebih kurang 65 ke 70% penduduk berada di kawasan bandar. 30% masih lagi di luar bandar dan tidak duduk dalam kawasan yang padat. Jadi dalam konteks tersebut, prasarana yang diperlukan mungkin lebih daripada apa yang ada di Singapura. Nombor dua, pembelajaran. Di Singapura, pendekatan adalah apabila saya habis belajar, saya akan keluar belajar, akan bekerja di luar negara. Sebab apa? Singapura saiznya kecil, maka peluang pekerjaan dia tidak semua ada di Singapura. Jadi minda dia, paradigm dia adalah saya akan cari kerja di luar negara. Tapi di Malaysia kita bertuah. Kerja ada kat sini dan kita lazimnya mencari kerja di Malaysia. Kita tidak mempunyai minda di mana kita habis saja ijazah kita kata okey, saya nak bekerja dekat luar negara. Bilangannya terlalu kecil. Bukan tak ada tapi bilangan kecil. Jadi dalam keadaan itu banyak perkara perlu berubah untuk kita membolehkan kita untuk bersaing dengan Singapura. Tapi dengan digital, ia mengurangkan jurang tersebut agar kita boleh lebih berdekat dengan Singapura lagi. Satu perkongsian yang baik juga, Doktor, untuk malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Fazlullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Juga terima kasih kepada MCMC untuk berkongsikan dengan satu lagi inisiatif yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin, My Digital, untuk pemangkin pelaksanaan 5G di Malaysia, juga merangkumi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Doktor kerana bersama dengan kami. InsyaAllah sama-sama kita sokong kepada beberapa program yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan
kerajaan, dan juga jangan lupa untuk mendaftar pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kita bersama-sama mencapai imuniti kelompok dan juga usaha yang digagas oleh pihak kerajaan. Dengan itu, terima kasih kerana bersama kami. Selamat malam dan Assalamualaikum.